Bertemu kita lagi dalam siri video kursus matematik saya. Okay, hari ini kita akan melihat apa yang dinamakan sebagai had dan keselanjaran. Okay, untuk bahagian yang pertama, mari kita fahami apa yang dimaksudkan dengan had. Had bermaksud, dalam bahasa yang paling mudah kita berkatakan had ialah nilai yang akan dihampiri oleh fungsi apabila nilai x menghampiri satu nilai. Iaitu kita ingin mengetahui apakah nilai yang akan didekati, yang akan dihampiri oleh y, bagi fungsi y apabila x menghampiri satu nilai, iaitu seperti satu titik A. Nah, suka diingatkan di sini, kita bukannya mencari nilai berapakah y apabila x sama dengan A. Okay, jadi notasi ataupun simbol yang digunakan akan ditulis begini, iaitu had apabila x menghampiri A bagi satu fungsi fx ialah L, iaitu had bagi fungsi fx apabila x menghampiri A ialah L. Okay, untuk lebih memahami, katalah saya ambil satu contoh seperti yang di bawah ni. Kita ada satu fungsi diberi fungsi y sama dengan ataupun fungsi fx sama dengan 2x tolak 1. Okay, apa yang kita dah belajar dalam topik yang terdahulu ialah apabila x sama dengan 2, kalau kita kata apabila x sama dengan 2, nilai fungsi bagi y tersebut iaitu f2 akan sama dengan 3. Ini apa yang kita dah buat sebelum ni, iaitu kita nak mencari nilai bagi fungsi apabila x sama dengan 2, y sama dengan 3. Okay, dalam konteks had ni ialah kita bukan nak mencari nilai bagi y, tapi kita nak tahu apabila kita memilih nilai x yang menghampiri 2. Apabila x menghampiri 2 daripada arah kiri, iaitu nilai lebih kecil daripada y, apa jadi pada fungsi? Apabila x menghampiri 2 daripada sebelah kanan, iaitu nilai lebih besar daripada y, apakah yang terjadi kepada fungsi tersebut? Iaitu kalau saya memilih nilai-nilai x sama dengan 1.7, 1.8, 1.9, 1.9, 1.999 dan seterusnya, nilai yang hampir dengan 2, apabila x menghampiri 2, kita akan dapati apabila saya gantikan nilai-nilai tersebut, y nilai dia akan meningkat daripada 2.4, 2.6, 2.8, 2.98, 2.998 dan seterusnya dia meningkat, tetapi dia menghampiri 3. Begitu juga bila anda memilih nombor-nombor yang lebih besar daripada 2, daripada arah sebelah kanan 2, iaitu tetapi dia semakin menghampiri 2. 2.3, 2.2, 2.1, 2.01, 2.0001, 2.0001 dan seterusnya, nilai yang semakin hampir dengan 2, anda akan dapati nilai fungsi akan semakin mengecil. Daripada 3.6 dia akan menghampiri 3. Jadi dalam contoh ni, apa yang kita boleh katakan ialah apabila x menghampiri 2, seperti yang ditunjukkan di sini, apabila x menghampiri 2, fungsi tersebut 2x tolak 1 akan menghampiri 3. Okay, kita lihat rajah bagi fungsi tersebut. Ini adalah contoh rajah bagi fungsi tersebut. Itu tadi, apa yang kita nak ukur ialah apabila x menghampiri 2. Katalah x menghampiri 2 daripada sebelah kanan. Daripada sebelah kiri. Nilai-nilai yang lebih kecil daripada 2. Ini nilai x sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat pada rajah ni, apa yang kita dapati ialah nilai bagi fungsi tersebut akan terus meningkat dan dia akan menghampiri 3, tapi dia tidak akan menyentuh titik 3. Begitu juga apabila x menghampiri 2 daripada sebelah kanan, seperti yang kita dah tunjukkan tadi, menghampiri 2 daripada sebelah kanan, apa jadi pada nilai fungsi? Nilai fungsi tersebut akan semakin berkurangan. Nilai-nilai yang saya bulatkan ni, nilai fungsi, itu nilai y, semakin berkurangan, tetapi dia menghampiri 3. Jadi di sini kita boleh katakan had bagi fungsi tersebut apabila x menghampiri 2 bagi fungsi 2x tolak 1 ialah 3. Itu yang dimaksudkan dengan had. Okay, cuba kita lihat contoh yang di bawah ni. Okay, contoh yang di bawah ni, saya ada dua fungsi. Apa-apa fungsi saya lukis secara umum. Okay, fungsi yang pertama menunjukkan apabila x menghampiri 4, daripada sebelah kanan,
fungsi tersebut akan menghampiri 6. Begitu juga apabila X menghampiri 4 daripada sebelah kiri, nilai fungsi tersebut akan menghampiri 6. Itu apa ni? Itu yang rajah yang di sebelah kiri ni. Okey, di sini yang saya nak highlightkan ialah ada titik yang dilukis, satu titik yang berwarna hitam. Okey, titik yang berwarna hitam maksudnya ialah dia juga menunjukkan apabila X sama dengan 4. Itu kalau saya tulis di sini, apabila X sama dengan 4, nilai bagi fungsi tersebut juga akan sama dengan 6. Okey, di situ ada satu titik, itu maksud titik yang berwarna hitam. Itu tadi had apabila X menghampiri 4, sama ada daripada sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri, had dia ialah 6, dan apabila X sama dengan 4, nilai fungsi tersebut juga akan sama dengan 6. Okay, sebagai perbandingan, cuba kita lihat rajah yang sama tapi kita ada dua titik yang berbeza. Satu titik yang warna hitam, dia berada di luar kelok tersebut, di bahagian atas kelok tersebut, dan titik yang warna hitam yang berada betul-betul di atas fungsi tersebut. Kalau kita baca dari segi had seperti tadi, iaitu apabila X menghampiri 4 daripada sebelah kanan, fungsi tersebut nilai dia akan menghampiri 6. Dan apabila X menghampiri 4 daripada sebelah kiri, fungsi tersebut sama seperti tadi, nilai had dia juga menghampiri 6. Tetapi oleh kerana titik yang berwarna hitam ini berada di luar kelok tersebut, berada di bahagian atas kelok tersebut, apabila saya gantikan, ini bermaksud titik yang berwarna hitam menunjukkan apabila saya gantikan X sama dengan 4 ke dalam fungsi tersebut nilai dia ialah kali ini ialah 7 dan bukan lagi 6. Itu yang membezakan titik yang warna hitam. Titik yang warna hitam menunjukkan di mana nilai fungsi tersebut, dan juga titik yang berwarna putih menunjukkan bahawa itu adalah nilai Y yang dihampiri dalam konteks had. Jadi perlu berhati-hati bila awak ingin menterjemahkan nilai fungsi. Bahagian yang seterusnya ialah petua-petua had. Maksud petua-petua had ni ialah bagaimana kita untuk mengira nilai had. Kalau dalam bahagian sebelumnya tadi saya dah tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan had, kita perlu melukis, kita perlu menggantikan nilai X satu persatu, nilai yang dihampiri oleh X satu persatu ke dalam fungsi tersebut, dan kita lukiskan rajah dia, kita akan dapat nilai had. Itu ada satu cara. Cara yang kedua ni dalam petua-petua had ialah kaedah yang lagi mudah untuk kita mengira nilai had, iaitu kita hanya menggantikan nilai X ke dalam fungsi tersebut. Sama seperti kita mencari nilai bagi fungsi. Itu keadaan secara umum, tapi tak semua keadaan kaedah ini boleh digunakan. Dalam bahagian yang akan datang saya akan tunjukkan dalam kes-kes tertentu di mana kita kena buat ubah suai sikit. Okey, contohnya kat sini kalau saya ada fungsi seperti ini. Apabila X, saya ada fungsi 3X kuasa 3. Saya nak dapatkan had apabila X menghampiri -2 bagi fungsi tersebut. Apa yang perlu dilakukan ialah gantikan saja X sama dengan -2 ke dalam fungsi tersebut dan selesaikan. Jawapan dia ialah -24. Itu ialah nilai had dia. Begitu juga bagi fungsi-fungsi yang lain seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah ni. Sama ada dia fungsi satu fungsi ataupun gabungan beberapa fungsi seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Saya ada fungsi X kuasa 2 campur X, contoh macam fungsi kuadratik ni, saya nak dapatkan had apabila X menghampiri 2. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah gantikan saja nilai X sama dengan 2 dan selesaikan had dia sama dengan 6. Begitu juga untuk contoh-contoh yang lain. Kepanjangan fungsi kita boleh buat seperti ini. Namun begitu, walaupun cara yang saya tunjukkan ini adalah mudah, tapi anda perlu berhati-hati juga semasa anda ingin mengira nilai had. Kerana ada keadaan-keadaan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu buat ubah suai di mana nilai X tak boleh digantikan terus ke dalam fungsi untuk mencari nilai had. Okey, seterusnya cuba kita lihat apakah yang dinamakan sebagai had dari satu arah. Okey, kalau lihat dalam bahagian sebelum ni saya dah sebutkan apabila X menghampiri satu nilai, katalah kalau kita buat sikit ulang kaji, iaitu apabila X menghampiri nilai, katalah nilai bagi X
Saya ambil X sama dengan katalah X sama dengan 5. X boleh menghampiri nombor 5 sama ada daripada sebelah kanan nilai yang lebih besar daripada 5 ataupun daripada sebelah kiri nilai yang lebih kecil daripada 5. Okey. Dan kita boleh tulis had, bentuk umum dia had apabila X menghampiri 5 bagi sesuatu fungsi nilai dia sama dengan had dia sama dengan berapa. Okey, had daripada satu arah ialah kita mendetailkan lagi, kita menandakan arah pergerakan X daripada sama ada daripada sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri. Dan jika nilai had tersebut datangnya daripada sebelah kanan, seperti yang ditunjukkan, iaitu nilai-nilai yang lebih besar daripada titik A, seperti ini, apabila X menghampiri A daripada arah kanan, iaitu apabila X menghampiri A daripada nilai-nilai yang lebih besar daripada titik A, ia dipanggil sebagai had kanan bagi fungsi tersebut. Dan kita akan tulis dia seperti yang ditunjukkan. Had tersebut akan ditulis begini, iaitu had apabila X menghampiri A, kita perlu letakkan simbol campur di atas ni, simbol campur bagi fungsi fx. Simbol campur ini menunjukkan pergerakan X datang daripada nilai yang lebih besar, iaitu had datang daripada kanan nilai A. Dan sebagai lawan dia, kita ada had apabila X menghampiri A daripada arah kiri, iaitu nilai-nilai yang lebih kecil daripada titik A tersebut. Itu kita akan tulis nilai dia, had, kita akan tulis dia secara umum seperti ini, iaitu had apabila X menghampiri A daripada sebelah kiri. Kita letak simbol tolak bagi fungsi fx dan kita selesaikan seperti biasa. Jadi apa yang nak ditunjukkan di sini ialah simbol A campur A tolak ini. Simbol A campur A tolak ini dia menunjukkan pergerakan had X tersebut sama ada dari sebelah kanan, kita gunakan simbol campur. Kalau had dari sebelah kiri, kita gunakan simbol A tolak. Dan satu perkara yang perlu awak tahu adalah seperti yang ditunjukkan dalam bahagian yang di bawah ni, had hanya wujud apabila nilai had daripada kedua-dua arah adalah sama, iaitu apabila had sebelah kanan sama dengan nilai had sebelah kiri, barulah had bagi suatu fungsi tersebut dikatakan sebagai wujud. Okay, jadi ini bermaksud tidak semestinya had bagi suatu fungsi itu wujud. Salah satu syarat untuk had dia wujud ialah had sebelah kanan mesti sama dengan had sebelah kiri. Okey, cuba kita lihat satu contoh bagaimana untuk memahami had sebelah kanan dan had sebelah kiri. Okey, lihat contoh 5.11. Andaikan saya mempunyai satu fungsi fx atau y sama dengan x kuasa 2 jika nilai x kurang daripada 1, dan fungsi tersebut akan sama dengan 2 jika x sama dengan 1, dan fungsi tersebut akan berubah menjadi 4 tolak x jika x lebih besar daripada 1. Jadi kat sini kita ada satu fungsi yang mempunyai struktur yang berbeza. Jika nilai x kurang daripada 1, dia berbentuk kuadratik, x kuasa 2. Jika x sama dengan 1, dia berubah menjadi fungsi malar. Jika x lebih besar daripada 1, dia berubah jadi fungsi linear. Dan bila kita lakarkan raja bagi fungsi tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam seperti ini, seperti yang telah saya lakarkan, iaitu kita ada bahagian di mana fungsi tersebut berbentuk kuadratik, iaitu bahagian apabila x kurang daripada 1, dan fungsi tersebut berubah jadi malar apabila x sama dengan 1, dan fungsi tersebut berbentuk linear, bercurun negatif 4 tolak x tadi apabila lebih besar daripada x lebih besar daripada 1. Di sini ada 3 titik yang saya perlu letakkan di hujung setiap fungsi tersebut, iaitu saya perlu lihat pada struktur bagi fungsi tersebut tadi, iaitu apabila x sama dengan 1, nilai fungsi tersebut hanya wujud pada titik x sama dengan 2. Jadi saya letakkan titik warna hitam di situ, pada titik koordinat x sama dengan 1, y sama dengan 2. Manakala di hujung fungsi yang di atas ni, iaitu 4 tolak x, saya perlu letakkan titik berwarna putih, dan juga pada di hujung x kuasa 2 titiknya berwarna putih, menandakan pada titik x sama dengan 1. Apabila saya gantikan x ke dalam fungsi tersebut, x sama dengan 1 ke dalam fungsi tersebut, nilai y wujud hanya pada titik yang warna hitam ni, iaitu nilai y tertarik pada titik y sama dengan 2, bukannya pada y sama dengan 3 ataupun y sama dengan 1. Okey, cuba kita lihat dalam konteks had dari arah kanan, iaitu apabila x menghampiri apabila x menghampiri 1. Saya nak pilih nilai had apabila x menghampiri 1.
X menghampiri 1 daripada sebelah kanan. Okey, kalau saya buat color yang lain, X sebelah kanan. Nilai X yang lebih besar. Daripada fungsi. Bagi nilai-nilai X yang lebih besar daripada 1, iaitu dia akan meliputi fungsi Y sama dengan X kuasa 2. Untuk jika nilai X lebih besar daripada apabila X lebih besar daripada 1, dia akan diwakili oleh fungsi 4 tolak X, iaitu apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kanan ni, nilai-nilai Y dia akan bergerak di atas fungsi yang berwarna merah ni, iaitu fungsi yang berwarna merah ni tadi, itu adalah Y sama dengan 4 tolak X, dan nilai bagi Y akan menghampiri, kalau kita gantikan nilai X sama dengan 1, nilai X menghampiri 1 ke dalam fungsi tersebut, nilai Y akan menghampiri 3 bagi fungsi tersebut. Sebab tu kita akan tulis apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kanan, kita akan tulis begini. Apabila X menghampiri 1 daripada arah kanan, X anak panah satu kanan ni, bagi fungsi yang terlibat ialah 4 tolak X, nilai had dia adalah sama dengan 3. Itu apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kanan. Okay, sekarang cuba kita lihat apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri. Apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri, iaitu nilai-nilai yang lebih kecil daripada 1, kita lihat pada bahagian yang di atas tadi, dia adalah melibatkan fungsi yang berbentuk kuadratik ni. Apabila X kuasa 2, iaitu apabila X lebih kecil daripada 1. Jadi apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri, nilai-nilai bagi Y akan mengikut bentuk fungsi kuadratik di atas garisan ni, iaitu nilai Y akan menghampiri 1. Jadi di sini kita jelas had sebelah kiri menunjukkan apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kiri, nilai had yang dihampiri oleh Y ialah 1. Berbeza dengan apabila X menghampiri 1 daripada sebelah kanan, nilai had dia adalah 3. Jadi ini bermakna had sebelah kanan bernilai 3, had sebelah kiri bernilai 1. Nilai had sebelah kanan, oleh yang demikian kita boleh buat kesimpulan nilai had sebelah kanan tak sama dengan had sebelah kiri. Jika ini keadaan dia, kita boleh buat kesimpulan bahawa had bagi fungsi tersebut, apabila X menghampiri 1, had bagi fungsi tersebut, kita boleh buat kesimpulan dia tidak wujud. Itu apabila X menghampiri 1, had bagi fungsi tersebut adalah tidak wujud, kerana had sebelah kanan tidak sama dengan had sebelah kiri seperti yang ditunjukkan di bahagian atas ini. Tetapi jika saya gantikan X daripada titik X sama dengan 2, kalau kita lihat tadi fungsinya ada titik warna hitam, apabila X sama dengan 2, apa jadi pada fungsi? Nilai fungsi tersebut akan sama dengan 2 seperti yang ditunjukkan ni. Apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Okey, ini contoh di mana fungsi tersebut tidak mempunyai had. Okey, seterusnya kita lihat contoh 512. Saya ada satu fungsi yang mengatakan fx ataupun y sama dengan 2x tolak 1 jika x tak sama dengan 2. Okey, jika nilai x tak sama dengan 2, y akan sama dengan satu fungsi linear, y sama dengan 2x tolak 1. Tetapi ataupun fx sama dengan 0 jika x sama dengan 2. Dan apabila kita plotkan fungsi tersebut, kita akan dapat satu garisan lurus yang begini, dan kita ada dua titik, satu warna putih, satu lagi warna hitam. Titik yang warna hitam ni menunjukkan ialah apabila x sama dengan 0, apabila x sama dengan 2, y akan bernilai 0. Jadi nilai fungsi tersebut tertakrif pada titik yang berwarna hitam, dan dia tidak tertakrif pada titik yang berwarna putih. Walaupun pada titik yang warna putih ni dia mewakili juga titik koordinat x sama dengan 3, x sama dengan 2, y sama dengan 3. Tapi nilai y sama dengan 3 tidak berada di sini, iaitu kerana apabila x sama dengan 2, y bukan sama dengan 3, y sama dengan 0, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan besar struktur ni. Okay, katalah saya mencari had dia. Saya nak melihat had apabila x menghampiri 2 daripada sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri. Seperti tadi, bila kita lihat nilai had apabila x menghampiri 2 daripada sebelah kanan, nilai-nilai bagi y akan semakin menurun
dan dia akan menghampiri 3. Apabila X menghampiri 3 daripada sebelah kiri, nilai-nilai Y akan meningkat dan juga akan menghampiri 3. Jadi kalau saya gantikan nilai-nilai kalau saya gantikan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi 2X tolak 1, iaitu 2 darab 2, itu seperti kalau ditulis begini, 2 darab 2 tolak 1 sama dengan 3. Begitu juga kalau daripada sebelah kanan, kaedah yang sama. Kita boleh gantikan 2 darab 2 tolak 1 sama dengan 3. Kita akan dapat jawapan yang sama. Tapi apa yang saya buat ini ialah untuk mencari nilai had, bukan mencari nilai fungsi. Iaitu apabila X sama dengan 2, Y akan sama dengan 0. Jadi had sebelah kanan, apabila X menghampiri 2 daripada sebelah kanan, bagi fungsi 2X tolak 1, had dia ialah 3. Manakala apabila X menghampiri 2 daripada sebelah kiri, bagi fungsi 2X tolak 1 juga, had dia adalah 3. Jadi had sebelah kanan sama dengan had sebelah kiri. Kesimpulan dia, had bagi fungsi tersebut adalah wujud. Had bagi fungsi tersebut, kita boleh katakan had dia adalah wujud. Dan nilai had bagi fungsi tersebut ialah sama dengan 3. Kesimpulannya kita boleh kata apabila X menghampiri 2, had bagi fungsi 2X tolak 1 adalah sama dengan 3. Okey, ini contoh di mana had bagi fungsi tersebut wujud. Okey, untuk contoh-contoh yang lain, anda boleh wujud dalam muka surat yang lain dalam nota ini yang berkaitan dengan had sebelah kanan dan had sebelah kiri. Bahagian yang seterusnya ialah berkaitan dengan had tidak terhingga ataupun had tak terhingga. Apakah yang dimaksudkan dengan had tak terhingga? Had tidak terhingga ialah dia merujuk kepada nilai Y ataupun nilai-nilai yang dihampiri oleh Y akan meningkat ataupun menyusut tanpa batasan apabila nilai X menghampiri satu nilai yang tertentu. Iaitu tidak seperti dalam contoh-contoh yang kita buat tadi, apabila X menghampiri satu nilai, Y juga akan menghampiri satu nilai yang dinamakan nilai had. Tapi bagi kes had tidak terhingga, apabila X menghampiri satu nilai, tapi nilai Y akan semakin meningkat tanpa batas ataupun semakin menyusut tanpa batas. Dan jika ini berlaku, kita boleh katakan fungsi tersebut tidak mempunyai had. Mari kita lihat satu contoh. Katalah saya ada satu fungsi seperti yang ditunjukkan ini, fungsi Y sama dengan fungsi di sini ialah Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Bagaimanakah bentuk raja dia bagi fungsi Y sama dengan 1 per X kuasa 2? Seperti yang ditunjukkan di bawah, inilah fungsi Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Dia ada bahagian X negatif dan X positif. Dan apabila X menghampiri kosong, kalau lihat dalam raja ni, apabila X menghampiri kosong, sama ada daripada sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri, apabila X menghampiri kosong daripada kanan atau sebelah kiri, lihat pada nilai Y. Nilai Y akan terus meningkat. Nilai Y akan terus meningkat ke atas. Iaitu nilai Y tidak menumpu, tidak memfokus pada satu nilai. Jadi ini menggambarkan seolah-olah fungsi tersebut memang tidak mempunyai had. Okay, kalau lihat pada bagaimana kita nak mengira dia, kita katalah fungsi Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Dan kalau saya gantikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi, katalah X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi, saya gantikan, saya akan dapat 1 per 0. 1 per 0 maksudnya nilai, kalau ada nilai dia tidak tertakrif, tidak dapat dikira. Tidak tertakrif. Jadi dalam keadaan ini kita kena balik semula pada konsep had, iaitu kita gantikan seperti yang ditunjukkan dalam jadual ni, nilai-nilai X yang menghampiri kosong. Contoh saya mula daripada 1, kemudian 0.5, 0.01, 0.001, 0.001, nilai-nilai yang hampir dengan kosong tetapi bukan pada titik X sama dengan 0. Itu konsep had yang sebenar. Dan apabila saya gantikan nilai X tersebut, sama ada X tersebut positif ataupun negatif, dan kita perlu kuasa 2 kan, kita akan dapati nilai Y dia akan semakin meningkat daripada 1 menjadi 4, 100, 10,000 dan sejuta dan seterusnya. Ini menggambarkan X, apabila X menghampiri satu nilai,
nilai Y akan semakin meningkat. Itu menunjukkan Y tersebut dalam kategori had tidak terhingga, iaitu dia tidak mempunyai had. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah, apabila kita lukis rajah tersebut, kita akan dapati rajah dia begitu begini. Apabila X menghampiri kosong, nilai Y akan terus meningkat tanpa batas. Jadi apabila saya tulis had dia, sama ada daripada sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri. Apabila X menghampiri kosong dari sebelah kanan, nilai Y akan menghampiri infinity. Dia meningkat tanpa terbatas, positif infinity. Begitu juga apabila X menghampiri kosong dari sebelah kiri, nilai Y juga akan meningkat. Jadi kesimpulan dia, apabila X menghampiri kosong bagi fungsi tersebut, nilai Y akan semakin meningkat, iaitu dia akan menghampiri positif infinity. Dan conclusionnya kita boleh kata fungsi tersebut tidak mempunyai had. Jadi ini yang dinamakan sebagai had tidak terhingga. Ini lagi satu contoh di mana bagi fungsi fungsi tersebut mempunyai had tidak terhingga. Iaitu ini adalah fungsi Y sama dengan 1 per X. Fungsi yang asal ialah Y sama dengan 1 per X. Hanya ini jelas menunjukkan, iaitu apabila X menghampiri kosong daripada sebelah kanan, apa jadi pada fungsi tersebut? Fungsi tersebut akan menghampiri positif infinity. Apabila X menghampiri kosong, apabila X menghampiri kosong daripada sebelah kiri, apa jadi pada nilai fungsi? Nilai fungsi tersebut akan semakin menyusut, semakin mengecil ataupun menghampiri negatif infinity. Jadi seperti mana yang ditulis di bawah ini, had apabila X menghampiri kosong daripada sebelah kiri, bagi fungsi 1 per X, had dia ialah negatif infinity, iaitu dia mempunyai had tidak terhingga, nilai dia semakin mengecil. Dan jika X menghampiri kosong dari sebelah kanan, nilai 1 per X bagi fungsi tersebut akan jadi semakin meningkat, iaitu positif infinity. Jadi conclusionnya, had bagi fungsi tersebut juga adalah tidak wujud. Jadi di sini kesimpulan yang boleh kita buat ialah seperti yang dinyatakan, apabila ini adalah kes di mana had bagi fungsi tersebut tidak wujud, iaitu apabila had sebelah kanan dia dan had sebelah kiri menghampiri infinity, positif infinity, jadi conclusionnya had juga adalah tidak wujud. Dan yang kedua, iaitu apabila nilai had dia menghampiri negatif, had kanan dan had kiri menghampiri negatif infinity, juga had dia tidak wujud, walaupun kita ada kesimpulan had menghampiri negatif infinity, dan adalah sebaliknya. Dan last sekali, apabila had sebelah kanan menghampiri positif infinity dan had sebelah kiri menghampiri negatif infinity, itu juga kes di mana fungsi tersebut tidak mempunyai had. Jadi sini dia menunjukkan bahawa ada fungsi-fungsi yang nilai dia akan jadi semakin membesar apabila X semakin menghampiri pada satu nilai. Seperti contoh, fungsi Y sama dengan 1 per X cos 2 dan Y sama dengan 1 per X ini. Bahagian ini pula adalah berkaitan dengan had pada ketakterhinggaan. Berbeza dengan sebelum tadi, iaitu had tidak terhingga apabila X menghampiri satu nilai Y menjadi semakin membesar. Sebaliknya, had pada ketakterhinggaan bermaksud nilai yang dihampiri oleh X adalah semakin meningkat ataupun semakin menyusut. Itu kita boleh katakan apabila X menghampiri infinity, nilai dia menjadi semakin besar, iaitu ataupun apabila X menghampiri negatif infinity, nilai yang diambil oleh X semakin mengecil. Katakanlah saya ambil fungsi yang sama, iaitu fungsi Y sama dengan 1 per X juga. Y sama dengan 1 per X. Kita dah lihat rajah dia tadi. Apabila nilai X semakin membesar, nilai X semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan dalam jadual ni. X sama dengan 1000, Y sama dengan 1 per 1000, X sama dengan 10,000, Y sama dengan 1 per 10,000, sehingga apabila X nilai 1 juta, 2 juta dan seterusnya, apa jadi pada nilai Y? Nilai Y akan menghampiri nilai kosong. Dan begitu juga apabila X nilai dia semakin mengecil daripada negatif 1000 sehingga negatif 1 juta, gantikan nilai-nilai X tersebut ke dalam fungsi tersebut, kita akan dapati nilai Y akan menjadi semakin mengecil, iaitu menghampiri kosong. Jadi dalam konteks ini, nilai X yang semakin meningkat atau semakin menyusut, tapi nilai Y akan menumpu atau fokus pada satu nilai. Nilai contoh ni dia menghampiri nombor kosong. Okay, di atas apa yang saya boleh tuliskan ialah had apabila X menghampiri infinity, nilai X semakin membesar. 1 bahagi dengan infinity, kita kalau dari segi calculation dia, iaitu seolah-olah 1 kita bagi dengan infinity, iaitu nilai keseluruhan dia akan menjadi menghampiri kosong.
Dan begitu juga apabila X menghampiri negatif infinity, yang tadi ialah X menghampiri positif infinity, X semakin besar. Tapi ini kemudian X semakin mengecil, kita akan dapati nilai had bagi Y juga. Nilai Y akan menghampiri kosong. Jadi ini satu contoh di mana nilai pada had ketak terhinggaan. Contoh di bahagian bawah ni, contoh 5.19 dan 5.20 ni kalau anda lihat. Jadi saya ada fungsi Y sama dengan 4 bahagi X tolak 5 kuasa 3 apabila X menghampiri infinity. Iaitu kita gantikan infinity ke dalam fungsi tersebut, dia akan jadi lebih kurang seperti ini. Itu 4 bahagi infinity tolak 5 kuasa 3. Di mana infinity ni ialah nilai yang semakin membesar. Apabila nilai infinity kita tolak dengan 5 dan kuasa 3, kita akan dapat nilai di bawah itu juga akan menjadi semakin besar, iaitu dia sama 4 bahagi dengan infinity, dan menyebabkan keseluruhan persamaan ni dia akan sama dengan kosong. Jadi had dalam contoh ni, had apabila X menghampiri infinity bagi fungsi 4 per X tolak 5 kuasa 3, nilai had dia sama dengan kosong. Manakala bagi contoh yang di bawah ni, contoh ni dia berbeza sedikit. Iaitu saya ada fungsi 1 tolak 1 per X. Apabila X menghampiri infinity, apa yang kita buat, kita gantikan 1 tolak 1 per infinity seperti ini. Seperti yang saya tuliskan ni, kalau saya tulis balik, 1 tolak 1 per infinity. Bahagian 1 per infinity ni, nombor 1 kita bagikan dengan nombor yang makin besar, kita akan dapat sama dengan kosong. Jadi kita dapat ini 1 tolak kosong sama dengan 1. Jadi kesimpulan kita boleh buat di sini ialah bagi fungsi 1 tolak 1 per X, apabila X menghampiri infinity, nilai had bagi Y adalah sama dengan 1. Iaitu dalam kes ni, had bagi fungsi tersebut adalah wujud. Dalam bahagian 5.6, iaitu bentuk tak tentu, ada dua kes di sini, iaitu kes apabila kita cuba nak selesaikan had, kita akan bertemu kemungkinan kita akan bertemu dengan kes infinity bagi infinity. Jadi kita perlukan, bila kita dalam keadaan ini, kita perlukan cara yang lain untuk menyelesaikan. Contohnya di sini, saya ada fungsi 3x kuasa 2 tolak 6x campur 3 bahagi dengan 4x kuasa 3 tolak 6. Apabila x menghampiri infinity, apakah nilai bagi had tersebut? Iaitu kalau kita tulis nilai tersebut, had dia akan jadi seperti ini, 3 darab infinity kuasa 2 tolak 6 darab infinity campur 3 bahagi dengan 4 kali infinity kuasa 3 tolak 6. Jadi kesudahannya kita akan dapat infinity bagi infinity. Okay, dalam kes ni, apabila kita bertemu dengan keadaan infinity bagi infinity ni, semasa cuba menyelesaikan nilai had, maksudnya bentuk dia adalah bentuk infinity bagi infinity, dan kita perlu buat pengubahsuaian, iaitu cara dia ialah dengan kita lihat pada fungsi ni satu persatu. 3x kuasa 2 tolak 6x campur 3. Ambil bahagian fungsi yang mempunyai x dengan mempunyai kuasa yang paling tinggi. Okey, di sini kita ada kuasa yang paling tinggi ialah 3x kuasa 2. Bagi fungsi yang di atas, kuasa yang paling tinggi ialah 3x kuasa 2. Manakala fungsi yang di bawah, kuasa yang paling tinggi ialah x kuasa 3. Jadi kita ambil bahagian 4x kuasa 3. Seperti yang ditunjukkan di begini, di sebelah sini. Seperti yang ditunjukkan di bahagian sebelah sini, kita boleh ringkaskan fungsi ini, dia menjadi 3x kuasa 2 bahagi 4x kuasa 3, dan kita boleh selesaikan, dia akan bersamaan dengan kita potong x kuasa 2, x kuasa 3 tinggal 1, jadi sama dengan 3 per 4x kuasa 3. Kemudian bahagian ni dia akan menjadi 3 per 4x apabila x menghampiri infinity. Gantikan infinity ke dalam fungsi tersebut. 3 bagi 4 darab infinity sama dengan 3 per infinity. Jadi nilai dia adalah sama dengan kosong. Itu nombor 3 bagikan nombor sangat besar, nilai had dia adalah sama dengan kosong. Ini satu kes daripada satu contoh, dan di bawah ni ada beberapa contoh lagi yang perlu yang boleh awak gunakan sebagai rujukan, iaitu apabila berjumpa dengan kes infinity bagi infinity, anda perlu lakukan pengubahsuaian dengan mengambil bahagian x
yang mempunyai sebutan yang tertinggi pada bahagian atas dan bahagian bawah fungsi tersebut dan selesaikan seperti biasa. Ini kes bagi infinity. Manakala kes yang kedua, iaitu apabila kita bertemu dengan keadaan di mana kosong bahagi kosong. Okey, contohnya macam mana? Kita lihat pada contoh 527, iaitu kita ada fungsi x kuasa 2 tolak 25 bahagi x campur 5. Apabila saya nak dapatkan had apabila x mengampi negatif 5, saya gantikan x sama dengan negatif 5 ke dalam fungsi. Bila saya selesaikan, saya akan dapat kosong bahagi kosong. Jadi apabila kita jumpa dalam keadaan begini, kosong bahagi kosong itu bukan jawapan je. Maksudnya anda perlu buat pengubahsuaian. Pengubahsuaian dia ialah kita menggunakan kaedah pemfaktoran seperti yang ditunjukkan di sini, iaitu kalau kita ada bahagian x kuasa 2 campur a kuasa 2, kita boleh jadikan dia x campur a kali x campur a. Dan kita boleh kembangkan seperti x kuasa 2 campur 2x kuasa 2, 2xa campur a kuasa 2. Ataupun kalau di dalam bentuk x kuasa 2 tolak a kuasa 2, kita boleh kembangkan dia jadi x campur a, x tolak a. Jadi kalau lihat balik pada contoh tadi, kita ada bahagian fungsi yang di atas ni. Kita ada x kuasa 2 tolak 5. Saya boleh kembangkan bahagian ni. X kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 tolak dengan 25. Okey, dia memberi berbentuk yang ini kita boleh ringkaskan, dia akan jadi x kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadi bentuk dia ialah bentuk yang kedua ni. Jadi kita boleh pecahkan kepada x campur a dan x tolak a. Jadi ini akan menjadi x campur 5 dengan x tolak 5. Okay, balik pada fungsi yang asal tadi. Kita balik pada fungsi yang asal. Okay, kita lihat pembawa dia yang asal ialah x campur 5. Jadi kita bahagikan dengan x campur 5. Jadi kita ada bahagian yang kita boleh potong. X campur 5 di atas boleh potong dengan x campur 5 yang di bawah. Yang tinggal ialah x tolak 5. Jadi kita boleh selesaikan apabila x mengampi negatif 5 bagi fungsi tersebut, kita gantikan x sama dengan negatif 5 ke dalam fungsi, kita akan dapat negatif 5 tolak 5 sama dengan negatif 10. Jawapan dia yang sebenar ialah negatif 10. Bukannya kosong bahagi kosong. Dan contoh 5.28 ni, saya gunakan fungsi yang sama, cuma kali ni keadaannya berbeza, iaitu apabila saya fungsi masih sama, iaitu x kuasa 2 tolak 25 bagi x campur 5, tapi kali ini ialah x mengampi positif 5. Berbanding dengan sebelum ni, x mengampi negatif 5. Jadi bila saya masukkan x sama dengan 5 ke dalam fungsi, saya dapat kosong bagi 10. Dia bukannya pattern, kalau kita lihat tadi, pattern kosong bagi kosong. Dia bukan pattern yang ini. Jadi dia adalah kosong bagi 10. Kita boleh selesaikan terus. Kosong bagi 10, jawapan dia kosong. Jadi kosong ini adalah jawapan dia yang sebenar. Kita tidak perlu buat pengubahsuaian seperti dalam contoh, dalam apa yang telah kita buat pada bahagian yang di atas tadi. Okey, itu saja untuk bahagian had. Untuk bahagian keselanjaran, saya akan huraikan dalam video yang akan datang. Okay, jumpa lagi dalam video yang lain pula. Sekian, terima kasih.